Agong kurnia pelantikan 5 hakim. Ahmad Zahid jelaskan peranan BN dalam Sabah. Tengku Zafrul sedia terus berkhidmat. 3 menteri angkat sumpah penggal kedua. Tuan Ibrahim dakwa wang undi masih berleluasa. Dan Aceh dilanda banjir, penduduk mohon bantuan PM Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap 5 hakim dan mengurniakan surat cara pelantikan kepada mereka dalam satu istiadat rasmi di Istana Negara. Istiadat berkenaan dimulakan dengan pengurniaan surat pelantikan kepada Hashim Hamzah yang dilantik sebagai Hakim Besar Malaya. Baginda kemudian berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada 4 hakim baharu Mahkamah Persekutuan iaitu Cik Muhammad Ruzima Ghazali, Nazlan Ghazali, Azimah Omar dan Colin Lawrence Secura. Kesemua mereka sebelum ini berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Majlis tersebut turut dihadiri Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Uthman Said. Pelantikan Hashim dibuat bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Hasnah Hashim yang bersara wajib pada 14 November lalu. Sementara itu, pelantikan Cik Muhammad Ruzima, Nazlan, Azimah dan Secura sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan mengukuhkan lagi barisan kehakiman tertinggi negara sekaligus memperlihatkan kesinambungan serta peningkatan peranan mereka dalam sistem perundangan negara. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan penyertaan Barisan Nasional BN dalam Kerajaan Sabah yang dipimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah bagi mewujudkan kestabilan politik selepas pilihan raya. Beliau menekankan bahawa walaupun BN tidak bertanding bersama GRS dalam PRN 17 Sabah, keadaan politik pasca pilihan raya berubah dan memerlukan penyelarasan strategik. Menurut Ahmad Zahid, GRS ketika itu tidak mempunyai kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan sendiri kerana hanya memenangi 29 kerusi. Justru, pelantikan wakil BN diperlukan bagi menstabilkan kerajaan negeri dan memastikan kelancaran pentadbiran. Beliau menjelaskan nama wakil yang dikemukakan BN bagi pelantikan telah diterima dan proses angkat sumpah telah dilakukan dan tindakan itu dianggap sebagai langkah praktikal bagi menghadapi realiti politik semasa. Beliau menyifatkan politik perlu dilihat secara pragmatik tanpa dibelenggu keangkuhan atau sikap jumud. Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan beliau telah mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kesediaannya untuk terus menyumbang kepada kerajaan selepas tempoh perkhidmatannya sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berakhir semalam susulan tamat tempoh sebagai Senator. Beliau menjelaskan dirinya bersedia menyokong pentadbiran kerajaan dalam apa-apa peranan yang diperlukan sementara menantikan pengumuman rasmi mengenai kedudukan baharunya. Pada Isnin, Perdana Menteri memaklumkan Tengku Zafrul akan diberikan jawatan baharu dengan pengumuman rasmi dijadualkan dibuat hari ini. Tengku Zafrul telah menamatkan tempoh maksimum 2 penggal sebagai Senator sejak 2020, menjadikannya perkhidmatan di Dewan Negara berakhir semalam selepas 6 tahun. Selain peranan dalam kerajaan, beliau yang juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM menyatakan komitmen untuk memberi sumbangan lebih besar dalam pembangunan sukan badminton negara. Beliau menyifatkan ruang itu sebagai platform yang memerlukan tumpuan berterusan. 3 Menteri Kanan Kerajaan Saifuddin Nasution Ismail, Samri Abdul Kadir dan Naim Mukhtar
mengangkat sumpah bagi penggal kedua sebagai senator dalam satu istiadat di Dewan Negara. Majlis itu berlangsung di hadapan Speaker Dewan Negara Awang Bimi Awang Ali Basah pada permulaan sidang pagi tadi. Ketiga-tiga mereka sebelum ini mula berkhidmat sebagai senator pada Disember 2022 dan angkat sumpah semula membolehkan mereka terus menyandang portfolio masing-masing dalam kabinet. Majlis angkat sumpah berkenaan turut berlangsung ketika kerajaan dijangka melakukan rombakan kabinet dalam masa terdekat. Kekosongan tersebut timbul susulan peletakan jawatan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad pada Mei lalu. Kekosongan bertambah apabila Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedict pula meletakkan jawatan bulan lalu. Selain itu, portfolio pelaburan, perdagangan dan industri turut menjadi tumpuan kerana jawatan tersebut kosong selepas tamatnya tempoh penggal kedua Tengku Zafrul Abdul Aziz sebagai senator pada 2 Disember. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa amalan pemberian wang undi atau bom masih berlaku secara terbuka dalam setiap pilihan raya termasuk PRN 17 Sabah. Selain wang undi, Tuan Ibrahim menekankan pelanggaran peraturan lain seperti penggunaan jentera kerajaan, pengumuman projek semasa tempoh kempen, jamuan rakyat dan pelbagai bentuk pengagihan masih semakin berleluasa. Beliau menegaskan semua perbuatan tersebut merupakan kesalahan serius yang perlu diambil tindakan segera tanpa menunggu petisyen pilihan raya difalkan. Namun, Tuan Ibrahim menyifatkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih belum bertindak tegas terhadap isu berkenaan. Beliau turut menyuarakan rasa hairan kerana Badan Pengawasan Pilihan Raya seperti Bersih yang dahulunya lantang kini kelihatan senyap. Menurut Tuan Ibrahim, perhatian serius perlu diberikan kepada isu ini bagi memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem pilihan raya negara. Banjir besar yang melanda Aceh sejak hujan lebat pada 18 November lalu kini menyerupai tsunami menyebabkan kerosakan meluas di wilayah itu. Seorang penduduk Gayo Aceh menggunakan media sosial untuk memohon bantuan khususnya daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka mendakwa tidak menerima sebarang bantuan daripada pemerintah tempatan selepas bencana melanda. Hantaran yang dimuat naik di laman Instagram oleh relawan pemuda Gayo menyatakan penduduk tidak menerima bantuan selama 5 hari sejak banjir berlaku. Pengguna media sosial turut mengkritik pemerintah Indonesia kerana dilihat lambat dan kurang bersungguh-sungguh dalam menangani bencana tersebut. Sehari selepas hantaran itu tular, Agensi Pengurusan Bencana Negara BNBP Indonesia dilaporkan bergerak ke lokasi terjejas melalui jalan laut bagi menghantar bantuan logistik dan peralatan kepada penduduk. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.